7 juta, 7 juta, 7 juta. Hello guys, welcome back to my channel. Esperto makisa, me esperte, purto, mikato. Yang bermaksud saya sendiri pun tak tahu. Jadi makhluk yang saya ingin mengkongsikan kepada kalian semua pada video kali ini adalah makhluk yang bernama Tik-Tik Sok ataupun dikenali sebagai makhluk aswang. Makhluk ini cukup terkenal di negara Filipina ataupun Pinoy lah. Ay kata ka boyo yung may taklahun na takabalala si wala na naiwan na takapay wala na yung may natakap apa kumigipik setan. Jadi kalau kita nak menghuraikan tentang rupa makhluk tersebut, bagi saya cukup mengerikan. Dan makhluk ini ada pelbagai rupa yang diceritakan daripada rakyat-rakyat mereka sendiri, dan bagaimana saya tahu ini adalah sumber maklumat-maklumat yang saya dapat di media sosial ataupun di internet. Jadi ada yang mengatakan rupa makhluk ini seperti vampire, dukun, ahli sihir, which yang jahat tu, yang hidung panjang dan sebagainya. Dan paling ketara dan paling yang ramai sangat cerita makhluk ini dikenali sebagai rupa yang sebegini. Kalau korang tengok sendiri, si aswang ni dia macam dia manusia sama macam kita, cuma dia bersayapkan kelawar, geng. Bukan bersayapkan kelawar je lah. Dia mempunyai sayap seperti kelawar dan bertubuh seperti manusia. Dan ada juga yang mengatakan makhluk ini yang berbadan si aswang ini hanya ada separuh sahaja, seperti badan manusia dipotong. Selalu kau tengok penanggal kepala saja kan, tapi ini badan saja dan usus-usus dan daging-daging dia terburai lah macam tu. Kau boleh bayangkan macam mana kalau kau jumpa depan-depan ni. Kalau aku macam biasa buka 1000 langkah. Tu kalau kita nak borak pasal dia punya rupa, belum lagi cerita tentang si aswang ni. Jadi kalau anda ingin tahu, jangan skip dan teruskan menonton. Baik, apakah jika anda berjumpa dengan si aswang ini? Baik, jadi aswang ini hanya keluar di malam hari sahaja, ya, kerana dia takutkan cahaya matahari, seperti mana cerita-cerita yang kita tengok lah, yang mereka ni tidak boleh kena cahaya matahari, yang boleh menyebabkan kebakaran secara langsung, seperti yang anda tengok dekat movie barat-barat yang lain lah. Dan makhluk aswang ni baik atau jahat? Of course lah, kau tengok muka pun orang dah tahu confirm jahatnya. Jadi apakah yang dia akan buat jika kalau dia jahat? Aswang ni dia akan menjelma pada malam hari tau. Dan apa yang dia akan buat di malam hari? Dia akan mencari mangsa-mangsa atau korban-korbannya satu demi persatu. Dan apa yang diorang buat jika dia dah dapat korbannya itu? Si aswang ini akan menerkam dan juga menghisap darah si korbannya seperti vampire. Tapi bukan itu saja yang si aswang ini buat, malah lebih lagi. Aswang ni juga dikatakan makanan favourite dia adalah hati dan juga jantung manusia. Jadi no wonder lah kalau dia dah jumpa korbannya, bukan setakat dihisap darah. Selepas dihisap darah, secara pemikiran aku confirm dia akan mengambil hati, jantung, dan kalau dia dah makan dua organ manusia ni, no wonder dia akan makan tubuhnya sekali, betul tak? Seperti cerita-cerita ataupun movie-movie yang kita lihat pada TV, Netflix dan sebagainya. Tak aku cakap, memang cukup mengerikan si aswang ni. Jadi jangan risau kalau orang-orang yang tidak duduk di Filipina, kerana aswang tidak boleh merentas daerah dan tidak boleh merentas negeri ataupun negara pada tahun ini. Aswang sangat suka dan sangat tertarik dengan perempuan ataupun wanita yang sedang mengandung. Macam cerita Pontianak, tapi mungkin ini lebih dahsyat. Dan dia sangat tertarik dengan aroma ataupun bau orang mengandung, kerana kata rakyat-rakyat mereka, darah orang mengandung ini membawa tenaga ataupun membawa kuasa yang lebih mendalam untuk
untuk si Asuang tersebut. Dan bukan itu saja, geng, bukan itu saja. Apabila Asuang sudah menjumpai korban yang sesuai untuk dia, iaitu wanita mengandung, dia bukan saja menghisap darah dan makan organnya, malah dia turut memakan bayi ataupun janin yang ada di dalam perut wanita tersebut. Damn! Sangat mengerikan. Dan bagaimana si Asuang ni cara dia menerkam ataupun membunuh si korbannya? Ini caranya. Dia akan menjelma dengan 3 binatang ini ataupun 3 haiwan ini, iaitu babi, ular serta anjing hitam. Dan apabila dia menjelma sebagai 3 binatang ini, dan dia akan membuat satu suara untuk tarikkan manusia, macam tu lah, lebih kurang lah. Contoh kalau anjing menyalak ke ataupun anjing mengguling-guling ke, senang cerita dia akan buat satu tarikan yang di mana manusia ataupun korbannya akan datang lebih rapat dengan dia di dalam tempat yang gelap. Dan tempat-tempat si Asuang ni selalunya di tempat gelap, hutan dan perkuburan yang sangat gelap. Jadi selepas mangsanya atau korbannya datang dekat dengan si Asuang, dan maka secara tak langsung Asuang akan berubah ataupun akan berubah balik bentuknya daripada contoh menjadi anjing hitam, dan akan berubah seperti si Asuang yang sebenar. Dan tiada bahagian kakinya, seperti badannya telah dipotong, geng. Dipotong. Bukan kepala. Malah dia juga dapat menjelma seperti seorang wanita yang cantik. Itu yang menjadi perkara yang mengerikan bagi para lelaki di luar sana. Jadi berjaga-jaga jangan terpedaya dengan kecantikan wanita. Dia pun akan menjelma sebagai seorang wanita yang cantik dan jelita, dan dia akan membuat satu tarikan untuk si mangsa ataupun si korbannya itu. Dan setelah korbannya datang mendekat, dan secara tak langsung dia akan berubah perlahan demi perlahan menjadi si Asuang yang sebenar. Dan masa itu si korban dan juga si mangsa tersebut tidak ada jalan keluar ataupun tidak boleh lari ke mana-mana, kerana si Asuang ada sayap dan ada kuku yang sangat tajam, dan dia akan menerkam mangsanya seperti helang yang kelaparan. Dan Asuang juga dikatakan suka duduk ataupun dia selalunya berada di bawah rumah-rumah yang bertingkat. Tahu tak, macam dia macam kampung, dia dekat, kau tahu tak rumah yang macam perkampungan, yang rumah-rumah kayu yang bawah dia tu ada kosong yang boleh letak barang-barang tu. Dia suka duduk di situ. Seperti cerita-cerita lama, cerita-cerita hantu lama. Paling jelas di seperti perkampungan lah. Tapi sekarang bagi aku kampung-kampung pun sekarang rumah bukan main kan. Kalau orang KL tu Dol, dah tak jumpa dah aku rumah-rumah kampung yang apa itu, yang berkayu dan juga yang ada kekosongan di bawah rumah. Dan selain itu, tempat-tempat favorite yang si Asuang ni akan berada di, macam saya cakap tadi lah, di tempat gelap, hutan dan kawasan perkuburan yang sangat gelap. Dan paling saya rasa yang paling relevan di hutan lah. Sebab itu je tempat yang di mana mereka boleh menjelma ataupun boleh menyerang mangsanya tanpa diketahui oleh rakyat-rakyat mereka. Dan bukan itu saja, selepas saja mereka menerkam ataupun mematikan si korban tersebut ataupun si mangsanya itu, si Asuang ini aku tak tahu nak cakap bijak ke ataupun dia memang sengaja nak menampakkan ngeri ke, ataupun dia macam kucing lepas berak pun dia tahu benda tu akan nampak juga tahi, tapi dia still apa orang cakap apa tu, dia still tanamkan dia punya tahi dia dengan pasir kan. Sama juga dengan si Asuang, tapi agak berbeza. Asuang tutup si korban ataupun si mangsanya bukan dengan pasir, tetapi dengan daun pokok pisang. Dan sebenarnya Asuang ini bukanlah makhluk yang baru dikenali kan, tapi dia pun seperti makhluk-makhluk legenda yang lain. Kewujudan si Asuang ini daripada zaman penjajahan lagi, penjajahan Spanyol tak silap saya, pada tahun 1565 lagi.
sangat cukup lama kan. Cukup lama. No wonder lah kalau kisah ini menjadi satu legenda buat mereka. Dan pada abad ke-16 itu juga, selepas penjajahan, mereka mendapat ajaran Nasrani. Kisah Aswang ini terus dijadikan sebagai satu mitos sahaja, yang dimana ketika itu pernah pertentangan politik dan juga agama. Nampak kan, walaupun si Aswang ini, walaupun benda kecil yang dimana kita sendiri tidak tahu kewujudan dia, cerita si Aswang ini sangatlah memberi impak kepada rakyat-rakyat ketika itu. Dan malangnya cerita ini sudah menjadi satu cerita ataupun satu mitos dan juga legenda buat mereka di Filipina. Dan satu lagi, saya ada dapat satu rakaman atau satu footage yang dimana salah seorang daripada rakyat di Filipina sana dirasuki hantu Aswang, ya, hantu Aswang ini. Jadi anda semua boleh lihat dulu video tersebut. Tegot. Aswang ka? Aswang ka? Sayaw. Oh. Aswang ka? Oh. Aswang ka ba? Aswang? Sino ka? Aswang ka ba? Huwag kang magulong. Sino ka? Aswang ka ba? Aswang? Pamandurayan ha. Aswang ka ba? Pamandurayan. Aswang ka ba? Oh, betul. Bukan. Aswang ka ba? Aswang? Sagot. Oo, aswang. ka? Oo, aswang. Oo. Huli. Saan ka galing? Saan ka galing? Ah. Sa aswang ka? Saan ka galing? Oo, aswang nga. Oh, saan ka galing? Taga saan ka? Sagot. Taga saan ka? Taga saan ka? Master, patay na. Taga saan ka? Taga saan ka? Huwag kang babalik sa katawan mo. Kausap ko yung aswang. Taga saan ka? Taga saan? Taga saan ka? 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 Ha? Taga saan ka? Taga saan ka? Hindi. Huwag kang babalik sa katawan mo. Alis dyan. Sige na, alis. Sino ka? Layo. Sa katawan ng babaeng to. Ha? Aswang ka ba? Aswang ka? Aswang? Aswang ka? Aswang? Taga saan ka? Taga saan kang aswang ka? Dito, upo dito, upo. Upo dito, upo. Taga saan kang aswang ka? Taga saan ka? Taga saan ka? Upo. Taga saan ka? Taga saan? Taga saan ka? Aray! Taga saan ka? Taga saan ka? Ha? Taga saan ka? Ingat ha, salawan. Okay, master. Taga saan ka? Taga saan ka? Huwag kang bumalik sa katawan ko. Okay. Sino ka? Sagot! Yes, seperti anda lihat. So, apa pendapat anda tentang cerita ataupun tentang si makhluk Aswang ini? Bagi aku lah kan, ini apa bukti-bukti yang aku dapatkan ni tak cukup gah lagi ataupun tak cukup kuat untuk mempercayakan aku dengan makhluk tersebut. Tapi walau bagaimanapun, bagi aku time tu kan ada penjajahan daripada Spanyol dan juga Filipina. Jadi bagi aku cerita tu saja dikobar-kobarkan daripada bangsa-bangsa Sepanyol untuk menakutkan Filipin ataupun rakyat-rakyat Filipin untuk mereka berdiam saja di rumah dan sebagainya lah, dan macam mana pemikiran mereka. Dan maksudnya kat situ secara sinopsisnya, bagi aku bangsa Sepanyol saja membuat cerita tentang si Aswang ini disebabkan untuk menyenangkan kerja-kerja penjajahan tersebut.
Itu yang dimaksudkan. Dan bagi aku, si Dewa Aswang ni pun sebenarnya bangsa Sepanyol pun tak percaya pun pasal Dewa Aswang ni. Tapi dia orang cuba, macam aku cakap tadi, dia orang cuba buat satu cerita yang di mana untuk rakyat mereka percaya akan Dewa Aswang tersebut dan dijadikan sebagai cerita si Aswang ataupun makhluk yang mengerikan itu. So, percaya atau tidak terpulang kepada anda, anggaplah ini sebagai satu hiburan. Jadi peringatan untuk laki-laki di luar sana, silalah jaga batas anda dan pergaulan anda serta jagalah nafsu anda. Kemungkinan jika anda berjumpa ataupun jika anda menjumpai wanita di tepi jalan di suatu tempat yang gelap, tak apa. Korang jangan turun belah. Korang relax dulu, santai, dah sampai depan, buka tingkap. Assalamualaikum. Bagi salam. Kalau dia jawab salam, waalaikumsalam. Tanya dia pergi mana, nama dan sebagainya. Dan selepas itu barulah anda jalan begitu saja. Itu saja peringatan daripada saya. Saya Anderson, iaitu host anda pada hari ini. Terima kasih sudi mendengar. Dan jika anda inginkan video-video yang seperti ini, terus komen di bawah dan beritahu saya makhluk apakah yang saya patut menceritakan kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.